أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar Mi, khabar anak-anak sihat semua? Alhamdulillah. Ada yang tak sihat? Tadi Sakit perut, Masya Allah. Cabaran hidup. Hidup sombak. Hidup sombak. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita daripada surah Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahman ayat yang ke 4. kita baca ayat yang keempat, insya-Allah. Jadi hari ini Abi akan kongsikan daripada tafsir Ibnu Kathir. Hari ini baca daripada tafsir, nama apa tafsirnya? Tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir lah salah seorang daripada mufassir ataupun ahli tafsir yang hebat lah, yang termasyhur, ulama hebat, ulama tafsir yang hebat, Ibnu Kathir. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang keempat, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Hari ini kita akan cuba kongsikan daripada tafsir Ibnu Kathir, apakah yang dimaksudkan dengan Allam Ibnu Kathir. Kathir, kaf ta ya ra, Ibnu Kathir. Okey. Tayyib ni okey ya. Tayyib. Baik. Jadi Allah Taala sebut kat sini dalam apa menyebutkan Allamahul bayan. Ya. Allamahu al-bayan. Allamahu tu maknanya mengajar. Allamahu sebab ayat sebelum tu menyebutkan khalaqal insan, Allah menjadikan manusia, dan ayat itu tak berhenti kat situ. Sambung lagi ayat tu, allamahul bayan. Allamahu tu makna mengajar siapa? Manusia. Mengajar manusia. Artinya Allah Taala yang mengajar manusia. Mengajar apa dia? Al-bayan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-bayan ini? Secara umumnya, al-bayan ini adalah penerangan. Mengajar maknanya tentang satu penerangan. Tapi di sini kalau kita tengok Ibnu Katsir menyebutkan bahawa yukhbirullah ta'ala an fadlihi wa rahmatihi bi khalqihi annahu anzala ala ibadil Quran wa yassara hifdhahu wa fahmahu ala man rahimahu. Faqala ta'ala Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Okey. Ibnu Katsir menyebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahawa Allah Taala menyebutkan ataupun mengkhabarkan tentang kelebihan dan rahmatnya terhadap siapa dia? Terhadap makhluk ciptaannya. Jadi Allah Taala sebenarnya menurunkan Al-Quran itu sebagai satu rahmat sebenarnya kepada ciptaan Allah Taala, iaitu manusia. Jadi Al-Quran ini adalah apa dia? Rahmah Allah. Salah satu kaedah Allah Ta'ala menunjukkan rahmah Allah Ta'ala kepada manusia dengan cara macam mana? Dengan cara Allah Ta'ala menurunkan Quran. Bukan saja turun Quran, tapi Allah Ta'ala yassara hifzahu wa fahmahu. Maknanya Allah Ta'ala dah turun Quran, tapi Allah Ta'ala permudahkan untuk kita apa dia? Membaca, menghafaz dan memahaminya. Kalau kita tengok hari ni, kalau kita lain tak ada orang hafal, ya, tapi Al-Quran ramai orang hafal. Akak pun ramai hafal. Apa kan? Walaupun tak banyak, beberapa surah dah hafal, walaupun umur yang masih muda. Adik ni ada hafal surah apa? Qul huwallahu ahad. Tapi walaupun dengan qayyim pada hafal Fatihah contohnya, kan? Hafal Fatihah tak? Tak hafal. Alhamdulillahirabbil alamin tak hafal. Surah Alhamdulillah, surah Al-Fatihah tu kan. Bangun dia duduk dengar elok. Okay? Jadi Allah Taala permudahkan. Okey. So cuma gini. Kenapa ada orang berbeza, sedangkan dalam ayat menyebutkan, dalam tafsir ni menyebutkan Allah Taala mempermudahkan orang untuk menghafal. Tapi kenapa ada yang payah, ada yang senang? Ada orang nak hafal ya Allah Fatihah tu pun bertahun-tahun. Mungkinlah tak ingat, contoh. Tapi ada orang baca sekali dah hafal. Ada tak macam tu? Ada tak?
Ada tak orang yang hafal payah sangat? Akak payah tak menghafal? Tak. Tak payah. Afif ni payah tak menghafal? Payah sikit kan? Payah sikit kan? Dia payah tak menghafal? Sikit. Payah sikit. Abi pun payah juga nak menghafal. Tapi kenapa ada orang yang senang, ada orang payah? Kenapa? Sedangkan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala mempermudahkan. Okey, permudahkan itu maksudnya sesiapa pun sebenarnya boleh menghafal, tetapi mengikut taraf pemikiran masing-masing. Okey, mengikut taraf pemikiran masing-masing, ikut IQ dia, kekuatan ingatan masing-masing. Sebab Allah Ta'ala buat manusia ni tak sama. Okey, kenapa Allah Ta'ala tak buat manusia sama? Kenapa tak buat sama je? Macam tak ada je nampak kan? Macam tak ada Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, orang ni cerdik, orang ni tak cerdik, orang ni pandai, ini tak pandai. Semua orang sama je, kena usaha. Okey, secara hakikatnya memang manusia ni Allah Ta'ala jadi berbeza. Taraf pemikiran dia berbeza. Ada yang cerdik, ada yang tak berapa cerdik. Betul. Tak ada orang nak kerja. Betul. Kalau semua cerdik, semua pandai belaka, masalah juga. Kan? Sebab semua jadi cikgu, tak ada jadi pelajar. Budak-budak pun dah pandai contohnya. Jadi tak ada. Jadi itu keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala atur kehidupan dunia ni dengan cara yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala mahu. Kalau semua jadi cikgu belaka pun masalah. Kalau jadi semua jadi pensyarah pun masalah. Kalau semua tak cerdik belaka, jadi student belaka, payah juga sebab tak ada cikgu. Nak mengajar tak pandai, tak ada orang pandai mengajar. Yang pandai belajar je semua. Masalah belajar tapi tak pandai-pandai. Contohnya kan. Kalau jadi doktor semua pun payah sebab tak ada orang sakit. Kena ada orang sakit. Kalau orang sakit semua pun tak ada doktor, masalah juga. Cepat mati kan. Sebab tu nak ubat macam mana? Kan? Kalau Allah Ta'ala jadikan semua engineer je tu, masalah juga kan. Jadi semua ada. Allah Ta'ala atur tu cantik. Ada orang yang kalau kita nak buat bangunan, ada orang yang tukang buat bangunan. Ada orang buat plan dia, macam mana nak buat rumah ni, kemudian nak letak macam-macam kan. Itu semua ada kepakaran masing-masing. Kalau semua engineer, siapa nak buat, nak susun batu-bata? Tak ada lah. Contohnya. Okey. Kalau semua orang pandai makan je, masak tak pandai, macam mana? Tak makan lah jawabnya. Pandai makan je, masak tak pandai. Jadi maki. Ataupun orang yang pandai apa? Masak je, makan tak pandai. Jadi itu Allah Ta'ala buat manusia kan. Allah Ta'ala buat manusia. So manusia ni berbeza-beza. Jadi kefahaman kita dalam satu perkara. Okey, bila Habib cakap semua ni, sama tak faham dia? Tak sama. Umi mungkin lebih faham sikit, kakak okey sikit, Afif ni makin kurang sikit, adik ni bukan kurang sikit, Qayyim kurang sikit, Ubaid zero. Tak faham apa benda. Kan? Tak dengar. Ubaid dengar je. Sebab Ubaid tak faham apa yang Habib cakap. Dia faham lah. Habib cakap, dia faham. Habib cakap, dia faham. Habib cakap. Tapi apakah maksud sebenar? Maksud pun dia tak faham tu maksud apa. Awak faham tak apa maksud? Tak faham. Maksud tu arti. Tahu arti? Arti pun tak faham. Pengertian. Makna faham? Tak tahu pula. Buat isi macam mana? Okey, kenapa Allah Ta'ala buat berbeza? Sebab Allah Ta'ala nak jadikan mana kita ni bersyukur dengan apa yang kita ada, dan maknanya redha dengan setiap pemberian Allah Ta'ala walaupun tak sama. Kalau kita contoh, kita tak pandai. Bila kita tak pandai, maka kita kena berusaha barulah sama macam orang yang pandai. Contohnya, artinya macam betul akak sebut tadi, maknanya walaupun Allah Ta'ala buat manusia ni berbeza-beza, tapi tak semua maknanya tetapi semua orang boleh berjaya. Syaratnya apa dia? Syaratnya usaha lebih sikit. Faham? Maknanya kita tak pandai, kita kena sedar diri, kita kena tahu kita ni tak berapa pandai. Maka kalau kita nak berjaya macam orang yang pandai, maka kita kena 2, 3 kali, 4 kali ganda bekerja lebih kuat daripada orang yang pandai. Orang pandai dia baca sekali dia dah faham. Orang pandai baca sekali dia dah dah boleh hafal contohnya. Tapi orang tak pandai kena baca 40 kali baru dia faham. Ataupun dia baru boleh hafal 40 kali contohnya. Tapi boleh faham tak? Boleh faham. Tapi kita kena berusaha lebih sikit. Baik.
Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini bahawa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan mempermudahkan kita menghafaz. Jadi menghafaz Quran ini satu kelebihan. Dan inilah juga kaedah macam mana Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Yang jaga Quran tu maksudnya kalau kita tulis atas kertas mungkin orang boleh koyak. Contoh Quran awak tu tak apa-apa, jadi macam budu dah. Quran tak jaga. Jaga elok-elok Quran. Ya? Tak apalah, nanti kita beli Quran lain insya-Allah. Tak ingat dia Nabi. Okey. Jadi Quran itu cara Allah Ta'ala nak jaga dia ialah dengan cara ada orang yang menghafal. Dia awak tak tulis pun. Awak ingat semua ke apa yang dia cakap? Soal. Allamahul bayan. Apa mana dia? Cuba. Yang mengajar Penerangan. Yang mengajar manusia tentang keterangan ataupun penerangan atau menerangkan sesuatu pada manusia. Baik. Jadi kita sebutkan tadi bahawa hafazan ini adalah antara kaedah macam mana Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Hafazan sebab kalau Al-Quran itu hanya tertulis di kertas atau di batu atau di pokok dan sebagainya, contohlah, maka kalau ditakdirkan kertas itu terbakar ke, rosak ke, banjir ke, maka hilanglah Al-Quran. Jadi macam mana Allah Ta'ala jaga Al-Quran? Ramai orang menghafal Al-Quran, kan? Bila orang menghafal Al-Quran, walaupun kalau hilang pun orang tu matilah. Tapi dia kena ada dua perkara, dua benda lah. Yang pertama dihafal, kemudian seterusnya ditulis. Jadi ada backup. Okey, backup ni maksudnya kalau tak ada, kalau rosak benda ni, ada yang lain. Ada yang itu dia panggil backup lah. Contohnya, bila awak tulis dalam komputer, awak kena ada backup. Backup tu maksudnya awak buat salinan tempat lain. Maksudnya apa dia? Bila rosak apa yang ada komputer, awak ada simpanan tempat lain dalam pen drive dan sebagainya. Itu dia panggil backup. Okey, ataupun kalau kata backup plan, kalau tak jadi macam ni, contoh Umi nak buat nasi kerabu, tapi tiba-tiba jadi nasi kelabu. Dia backup, tak boleh buat nasi kerabu, tak dapat. Umi nak buat nasi kerabu, dia plan, Umi plan malam tadi nak buat nasi kerabu. Sampai pagi bila nak masak, alat tak cukup. Maka ada backup plan dia, apa dia? Buat nasi kelabu. Nasi kelabu tak cukup sebab perkakas dia tak cukup. Itu dia panggil backup lah. Mana kalau kita tak ada buat macam ni, kita buat macam ni. Kalau tak buat macam ni, kita buat macam ni. Itu dia panggil, kita panggil backup. Faham Baik. Jadi ingat tadi cara Allah Ta'ala nak jaga Quran ialah dengan cara apa dia? Dengan cara hafazan. Ramai orang hafaz Quran. Zaman Nabi ramai orang hafaz Quran. Sebelum ni Quran tak tulis tau. Pada mula-mula Al-Quran turun, tak ada orang tulis Quran. Tidak ada orang tulis Quran. Sebab apa? Sebab pada masa itu semua orang hafal Quran. Tapi bila dalam satu peperangan, ramai sahabat-sahabat yang hafal Quran ni syahid, maka dibimbangi Al-Quran itu akan hilang. Jadi sebab itulah barulah bermulanya penulisan Al-Quran. Jadi ada dua lah backup lah tu. Ada yang hafal dan ada juga yang tulis. Maknanya kalau orang meninggal, orang yang menghafal Quran meninggal, ada lagi tulisan. Contohnya lepas itu akan ada lagi orang menghafal, mati lagi, ada lagi tulisan. Jadi itulah juga dua kaedah lah sebenarnya. Kaedah hafazan dan kaedah penulisan adalah di antara cara macam mana Allah Ta'ala jaga Al-Quran supaya tak hilang. Jadi Quran ni tak akan hilang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tak akan hilang. Baik. Kemudian bukan sahaja Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menghafaz, seperti mana Nabi sebutkan tadi, anak-anak yang kecil pun boleh hafal Quran. Ada budak-budak, disebutkan Imam Syafi'i menghafal Quran, kata Islam Abi, umur dia 12 tahun. Umur 12 tahun cakap hafal 30 juzuk Al-Quran. Dahsyat ni. Bahkan ada lagi orang yang lagi muda daripada tu yang menghafal Quran. Jadi macam mana? Kalau Abi tengok masa sekolah, masa Abi dekat Mesir, anak-anak yang macam ni, kecil-kecil ni dah mula menghafal Quran. Bukan baca, dia tu hafal. Macam ni, budak-budak baca kecap Taylor lagi, dah mula menghafal Quran. Ajar, ulang Alhamdulillahirabbil, ulang. Lepas tu surah lain tu pula, kan? Macam kita ni mula-mula macam Qayyim ni, dia tak kenal, jadi dia hafal sekejap.
Bila dia mula kenal, dia dah mula tak menghafal. Sayanglah. Sepatutnya terus menghafal. Jadi selain Allah Ta'ala maknanya mempermudahkan kita untuk menghafal, Allah Ta'ala juga memudahkan kita untuk memahaminya. Bukan setakat menghafal, tapi memahaminya. Bila kita baca Al-Quran, khususnya orang Arab lah, orang Arab bila dia baca Al-Quran, kebanyakannya faham. Kalaupun tak faham semua, dia akan faham sebahagian besar daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey. Lepas tu itu, siapa yang memberikan kefahaman? Allah yang memberikan kefahaman. Okey, Allah yang memberi kefahaman. Baik, macam mana kita nak faham kalau kita di bahasa Arab? Kita kena belajarlah bahasa Arab, barulah boleh faham. Kalau pun tak belajar bahasa Arab, artinya kita baca buku ataupun kita baca Quran yang ada terjemahan supaya apa? Kita faham. Kenapa perlu faham Quran ni? Sebab Kenapa perlu faham? barulah Kalau tak faham, tak faham. Kalau tak faham, macam mana kita nak beramal? Kan? Contoh Contoh Abi tulis dalam bahasa Inggeris, Abi pun letak dekat pintu. Okay. For example, I write something like this: please keep your room clean. Whoever found his or her room is not clean, he or she would be fined for 100 ringgit per day. Contoh, Abi tulis, Abi letak dekat dinding. Awak pergi baca, awak tak faham, awak tengok, 100 ringgit. Wah, dapat 500. Dapat 100 ringgit. Buat apa Buat sepah ke kot? Awak pun buat sepah. Awak kata, awak yang faham dalam perkataan yang banyak-banyak tu, 100 ringgit every day. Jadi awak pun kata, yang bina Abi akan bagi duit setiap hari kepada kita. Awak tak faham kan? So, betul tak bila awak beramal? Tak betul lah. Sedangkan Abi kata siapa yang sebenarnya bukan nak bagi duit. Abi nak suruh awak bayar duit denda kalau awak tinggalkan bilik kotor, bilik tak kemas. Tapi awak baca faham lain. Tak? Jadi awak ikut tak apa yang ditulis? Tak ikut. Sama juga baca Quran. Sebab tu hari ni ramai orang baca Quran. Orang baca Quran, baca Yasin. Setengah tempat dia baca Yasin setiap malam Jumaat. Alhamdulillah, bagus. Tapi dah berpuluh tahun baca Quran pun tak faham-faham lagi baca Yasin. Baca pandai, dah hafal pun, tapi maksud dia tak faham. Bila maksud tak faham, macam tadilah, bila tak faham, tak boleh nak beramal. Jadi macam mana Allah Ta'ala bagi kita supaya faham? Ialah dengan cara kita belajar. Kalau tak belajar, tak faham. Kalau tak belajar pun, artinya kita boleh membaca. Membaca pun satu kaedah. Tapi banyak benda yang kita kena belajar. Kena jumpa ada guru yang mengajar. Macam hari ni kita belajar. So ada guru, Abi dah guru lagi ni, mengajar Umi, anak-anak semua sekali kan. Baik. Okey. Allah Ta'ala mempermudahkan, maknanya manusia menghafaz dan juga memahaminya. Tapi siapa? Kata Ibn Kathir, ala man rahimah, orang yang disayanginya ataupun orang yang dirahmatinya. Jadi tadi kita sebutkan tadi bahawa memahami, okey. Siapa yang dapat hafaz? Siapa yang dapat faham Quran? Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Siapa yang dapat rahmat? Siapa yang dapat menghafaz dan juga memahami Quran? Orang yang terpilih, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang yang boleh menghafal Quran ni orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu rahmat Allah. Allah Taala pilih siapa yang boleh menghafal dan siapa tak boleh. Ramai orang cerdik kat luar sana. Ramai orang yang sangat tinggi IQ dia, tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada dia. Allah Ta'ala tak sayang dia tak boleh hafal Quran. Dan Allah Ta'ala tak buka pun pada dia, hati dia untuk menghafal Quran. Dia cerdik, dia Islam, tapi Allah Ta'ala tak bagi peluang pada dia. Kenapa? Allah tak sayang dengan dia dari satu sudut.
Sebab menghafal Quran ini adalah satu rahmat daripada Allah, satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi siapa-siapa di luar sana, anak-anak, yang siapa-siapa saja yang menghafal Quran, ketahuilah bahawa anda sebenarnya adalah insan-insan yang dipilih oleh Allah SWT, insan-insan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itulah bina sangat anak-anak menghafal Quran. Sebab hafazan, bila kita menghafal Quran kita, itu tanda Allah Ta'ala sayang dan merahmati kita. Begitu juga orang yang faham ini hanya orang yang dirahmati Allah. Ramai orang baca Quran tapi tak faham. Ramai orang baca Quran tapi tak faham. Sebab apa? Rahmat Allah tak turun kepada dia. Ramai orang baca Quran tapi dah faham, dia faham tapi dia tak beramal pula dengan Al-Quran. Ramai orang guna Al-Quran untuk tujuan-tujuan peribadi, guna hujah-hujah Quran untuk ambil buat benda-benda yang haram, benda yang dilarang. Banyak orang macam tu hari ni. Teori. Faham? Maknanya dia iman dia tidak kuat. Artinya tidak ada rahmat Allah Ta'ala. Sebab rahmat Allah Ta'ala ni bukan sahaja kita faham, kita baca, tapi Allah Ta'ala akan berikan kekuatan kita kepada kita untuk apa? Untuk beramal. Barulah sempurna. Kalau kita baca, hafal saja, ada orang hafal Quran tapi jahat. Hafal Quran tapi mencuri. Hafal Quran tapi mengatur orang, mengumpat. Contohnya buat maksiat dan sebagainya. Hafal Quran ada. Sebab apa? Antaranya sebab dia tak faham. Jadi dah hafal Quran, dah faham, ada juga masih lagi orang yang jahat. Walaupun dah hafal Quran, walaupun dah faham Quran. Jadi orang yang baik, yang sempurna, maksudnya orang yang hafal Quran, faham Quran, kemudian beramal dengan Quran, bukan setakat itu je, mengajar pula orang lain. Subhanallah. Jadi perfect. Jadi ini 4 benda yang perlu ada sebagai tanda Allah Ta'ala mengasihi kita. Jadi kalau orang yang hafal boleh faham, kemudian dia boleh beramal pula, kemudian dia boleh sebarkan pula ilmu yang ada pada dia, Masya Allah. Orang ini adalah orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian faqala ta'ala Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Al-Hasan yakni an-nutqu. Apa maksud al-bayan ini? Maka kata dia ada pandangan, ada beberapa pandangan. Kita sebut tadi umumnya al-bayan itu penerangan. Allah Ta'ala mengajar penerangan, tapi maksud dia sebenar mengikut pandangan Al-Hasan ialah an-nutqu, yang bermaksud Allah Ta'ala mengajar kita berkata-kata, bercakap. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan khalaqal insan 'allamahul bayan. Sebab bila Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala mengajar manusia untuk berkata-kata. Sebab dengan boleh berkata-kata itu, maka manusia boleh membaca Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala mengajar manusia ini bercakap. Adapun ada juga ulama lain, ulama tafsir lain, antaranya Ad-Dhahhak dan Qatadah. Ad-Dhahhak dan Qatadah ni ahli tafsir juga menyebutkan maksud al-bayan itu yakni al-khair wa syarr. Jadi ini kehebatan bahasa Arab. Maka nama kita sebut al-bayan tadi penerangan, itu bahasa terjemahan. Maksud sebenar Allah mengajar orang itu bercakap, itu satu pandangan. Allah mengajar kita boleh bercakap, okey, dan boleh membaca. Itu satu maksud al-bayan tadi. Maksud al-bayan yang kedua ialah apa dia? Al-khair wa syarr. Allah mengajar al-bayan itu, maksud al-bayan itu ialah kebaikan dan keburukan. Itu pun boleh diberi makna kepada al-bayan. Faham tak? Okey, so al-bayan itu dalam bahasa Arab boleh memberi makna yang berbagai-bagai. Yang pertama tadi kita sebut, untuk itu terjemahan dia ada al-bayan itu apa dia? Penerangan. Yang kedua al-bayan juga maksud dia bercakap. Allah Ta'ala bagi peluang bercakap. Al-bayan juga bermaksud kebaikan dan juga keburukan. Allah Ta'ala ajar manusia tentang kebaikan dan keburukan melalui apa dia? Melalui Al-Quran. Masya Allah. Itulah bahasa Arab, kehebatan bahasa Arab. Dan orang yang boleh mentafsir ini cuma ahli-ahli yang faham dan orang yang mahir dalam bahasa Arab. Dan kalau Abi tengok terjemahan je. Oh, penerangan. Apa benda penerangan? Penerangan, Allah Ta'ala bagi penerangan. Dia tak tahu, habis. Jadi sebab itulah kita nak memahami Al-Quran ini, kita kena belajar tafsir Al-Quran oleh yang ditafsirkan oleh para ulama, para ulama tafsir. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa qalul hasan ha huna ahsan wa aqwa
لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن هو أداة تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. Baik. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan pandangan Al-Hasan tadi yang menyebutkan bahawa an-nutqu ataupun bercakap itulah makna yang terbaik, makna yang paling tepat berbanding dengan pendapat Qatadah tadi mengajar kebaikan dan keburukan. Ialah kerana kalau kita tengok ayat itu Allah Ta'ala menjadikan manusia, kemudian Allah Ta'ala juga mempermudahkan untuk seseorang itu bercakap. Kenapa? Kerana nak membaca Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala tak ajar manusia bercakap, macam mana manusia nak baca Quran? Jadi sebab itulah maksud Allamahul Bayan itu mengikut pendapat Al-Hasan dan dikuatkan dengan pandangan oleh Ibnu Katsir. Maksudnya ialah mengajar manusia berkata-kata dan bercakap. Jadi itulah lebih kurang atas kirah ringkas kita pada pagi ini dalam tafsir ayat Allamahu Al-Bayan. Jadi ulang kaji balik. Al-Bayan terjemahan dia maksudnya apa dia? Penerangan. Allah Ta'ala memberi penerangan kepada manusia. Kalau mengikut Al-Hasan, makna Al-Bayan itu adalah an-nutqu ataupun percakapan. Allah Ta'ala mengajar manusia percakapan. Ada juga pendapat yang seterusnya, itu Qatadah menyebutkan maksud dia apa dia? Allah Ta'ala Allamahul Bayan, artinya Allah Ta'ala mengajar kebaikan dan keburukan. Jadi yang paling kuat adalah yang di pandangan siapa dia? Pandangan Imam Al-Hasan. Pandangan Al-Hasan yang mengatakan bahawa percakapan, iaitu Allah Ta'ala mengajar percakapan. Kenapa Allah Ta'ala mengajar percakapan? Kerana dengan boleh bercakap, maka mudahlah manusia untuk membaca Al-Quran. Jadi itulah ringkasan apa yang kita boleh dapat simpulkan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT yang lemah Al-Quran adalah kelemahan Nabi. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.